على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita mulakan dengan umul kitab. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati perjumpaan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ucapkan pada Encik Hasrul Hasri yang telah menyediakan link untuk perjumpaan sembang santai kita pada malam ni. Seterusnya sahabat-sahabat, rakan-rakan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Bengan Datuk, dan ada sini Ustazah Anisah Osman pun ada. Alhamdulillah. Moga-moga Allah rahmati dan berkati tuan-tuan semua, insya-Allah. Sebenarnya saya bercadang untuk buat perjumpaan ni plan saya hari Jumaat lepas lagi, untuk sama-sama berkongsilah sedikitlah perkongsian tetapi tak tahulah kekangan ni macam-macam. Dan kemudian pagi tadi pun saya nak maklumkan dalam grup tapi dia macam 50-50. Kemudian nak jadikan cerita kuliah pada malam ni ditangguhkan. Jadi saya terus maklum pada Encik Asrul lah, kalau dapat buatkan link untuk perjumpaan kita. Jadi inilah dia. Dapatlah kita jumpa. Tak apalah, tak ramai mana pun tak apa. Yang penting sekurang-kurangnya dapat saya sebarkan sedikit perkara-perkara yang sangat bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita pergi kepada tajuk kita, sembang santai kelebihan 1 hingga 10 Zulhijjah, yang mana kebiasaan di kalangan kita ni tidak mengambil manfaat akan kelebihan 10 hari yang terawal Zulhijjah. Biasanya orang akan kejar pada bulan Ramadan. Itu masyhur tu. Dan kalau kita tengok para alim ulama, sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu sehingga zaman tabi'in, kemudian zaman-zaman selepasnya sehinggalah sekarang, di kalangan orang yang alim, orang yang soleh, dia akan bermula mencari Ramadan ni bermula pada seawal bulan Rabiul Awal. Tetapi bagi bulan Zulhijjah ni mungkin ada di kalangan kita dapat maklumat, dan saya yakin sebahagian besarnya tidak dapat maklumat yang mana manfaat 10 hari 10 Zulhijjah yang terawal ni, 1 hingga 10 ni, manfaatnya sangat besar. Yang mana kita boleh lihat di dalam Al-Quran sendiri. Allah sebut contohnya dalam surah Al-Fajr. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wa layalin ashr, ayat 1 hingga ayat 2, yang bermaksud demi waktu fajar, Allah bersumpah pada waktu fajar, wa layalin ashr, dan 10 malam, 10 hari, 10 hari yang terawal. Dan bila kita lihat dalam tafsir, khususnya kita boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir, di sana menyatakan 10 hari yang terawal ni ialah pada 1 hingga 10 Zulhijjah yang penuh barakah. Yang dikatakan barakah ni macam mana? Sebahagian ulama mengatakan 10 hari yang awal ni, 1 hingga 10 Zulhijjah ni,
sebahagian ulama mengatakan lebih baik daripada 10 malam terakhir. Ya. Dan ada pendapat yang mengatakan kalaulah bulan Ramadan ada malam-malam yang barakah, iaitu 10 malam terakhir yang penuh barakah. Tetapi pada Zulhijjah ada hari 10 hari yang penuh barakah. Ada pandangan mengatakan kalau yang barakah ni tadi bulan Ramadan 10 akhir Ramadan malam, adapun Zulhijjah ni siangnya. Tetapi sebahagian besar pendapat ulama sebahagian besar mengatakan siang dan malamnya juga barakah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya buka lah. Saya share sedikit apa yang saya dapat daripada guru saya sendiri, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul, yang mana risalah ni dinamakan Ar-Risalatun Nuriyah, iaitu risalah nuriyah, risalah yang bercahaya, iaitu berkenaan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Cuma nampak yang saya tunjukkan ni? Mohon respon. Nampak ke? Nampak Ustaz, nampak. Okey, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Baik cuma saya tak bacakan keseluruhan sebab dia ada 65 helaian sini. Kalau 65 ni baca semua 2 jam tau. Jadi saya ambil yang penting-penting. Yang pertama, berkenaan dengan Zulhijjah ni, dia adalah 4 bulan haram. Asy-Syahrul Hurum, 4 bulan haram, iaitu termasuk daripada bulan-bulan yang mulia, yang mempunyai fadilat yang besar jika kita beramal di dalamnya. Di sana ada ayat Quran yang disebut, saya tak bacakanlah dia punya ayatnya, saya baca maksudnya. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum, yakni hukum Allah, ialah 12 bulan. Maka setahun ada 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Daripada setahun ni, 12 bulan ni, ada 4 bulan yang sangat istimewa. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. 4 bulan haram dalam ayat ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam sebuah hadis, saya baca mafhumnya sahaja. Sesungguhnya setahun berputar seperti mana keadaannya sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, iaitu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi iaitu Rejab yang terletak di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Jadi jelas di sini Rasulullah sebut, tadi ayat Al-Quran Allah sebut ada 4 bulan yang sangat barakah, yang sangat mulia, yang sangat suci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa dia 4 bulan tu, iaitu yang pertama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan kemudian Muharram. Ni 3 bulan yang yang berturutan ni. Zulqa'dah kita dah lepas dah petang tadi. Petang tadi 30 Zulqa'dah. Malam ni maghrib ni dah masuk 1 Zulhijjah. Sebab tu saya pilih malam ni, kebetulan tak ada kuliah tangguh. Saya rasa macam saya perlu saya sampaikan sedikitlah siapa yang dapat hadir pada malam ni kan. Jadi bermula malam ni 1 Zulhijjah ni, sehinggalah nanti 10 Zulhijjah ataupun
kita sebut raya raya haji lah kan, 10 Zulhijjah tu raya haji lah. Ya. Dan kemudian selepas bulan ni bulan Muharram. Ya, 3 bulan berturutan dan tambah satu lagi bulan Rejab. Ya. Maka 4 bulan ni sangat dituntut untuk kita beramal ibadah. Bahkan kata Rasulullah, ya, 10 hari yang terbaik di atas dunia ini, ya, daripada 365 hari setahun, 10 hari yang terbaik di atas dunia ni, ya, iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ya. Di sini terlampau banyak hadis berkenaan dengan fadilat, berkenaan dengan penerangan Zulhijjah ni, ya. Saya tak saya tak niatlah nak baca keseluruhannya. Saya ambil mana-mana yang yang saya rasa penting, ya. Tuan-tuan tengok ya pada helaian, ya, saya cari. Okey, fadilat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Tadi saya dah bacakan, ya. Wal fajr wa layalin ashr, demi malam yang 10. Ya. Baik, yang dikatakan 10 tu iaitu sepakat ijma' ulama mengatakan 10 hari itu adalah 10 hari awal Zulhijjah. Ya, kerana pada satu peristiwa dahulu pernah berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ya. Kita tengok ada tak dalilnya? Saya rasa ada dalam ni. Ya, berlaku, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi Musa alaihi salam. Ni dia. Ya, iaitu Nabi Musa ni dijemput untuk bermunajat kepada Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Sadaqallahul azim. Dan telah kami janjikan kepada Musa, iaitu memberikan Taurat, ya, setelah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya iaitu 40 malam. Ya. Surah Al-A'raf ayat 142. Yang ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang mana 40 hari tadi, 30 hari pertama tu adalah bulan Zulqa'dah. Ya. Kemudian Allah Allah lengkapkan, Allah sempurnakan. Ya. Tengok. Ya. Allah lengkapkan 30 hari tadi, ya, dengan 10 hari yang penuh barakah, iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah. Maka lengkaplah 40 hari yang penuh barakah. Ketika itu sejarahnya Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya, dan Nabi Musa alaihissalam perintahkan Nabi Harun, ya, Nabi Harun ni untuk menjaga kaum Nabi Musa alaihissalam. Maklum Nabi Harun ni merupakan adik kepada Nabi Musa alaihissalam, dan sebahagian kecil mengatakan Harun ni adalah saudara ataupun sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang saya mengaji dahulu, ya, saya ambil pendapat yang mengatakan Nabi Harun ni adalah adik pada Nabi Musa alaihissalam, ya. Ketika Nabi Musa balik, kan, dah 40 hari tu Nabi Musa balik, tengok, ya, kaumnya pergi sembah pula patung lembu, kan. Pada ketika itulah, ya, berlaku satu syariat, ya, yang kalau berlaku pada zaman sekarang ni, habislah, semua pakat mati, kan. Ya. Ini saya tambah sikit, ya. Apa yang berlaku, ya,
sebahagian besar ya kaum Nabi Musa ini ya telah menyembah patung ataupun patung lembu tadi ya. Kemudian bagaimanakah kaedah ni syariat Nabi Musa bagaimanakah kaedah untuk nak bertaubat ya. Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah. Saya tak ingat ayatnya ya. Maka Allah sebut bagi kaum Nabi Musa khususnya ya, siapa yang telah kufur, yakni telah keluar daripada ajaran Islam ya, kemudian nak berpatah balik ya, maka dia kena bertaubat dan dibunuh. Tu kaedah. Bunuh tu tadi ya, sebahagian mufassir katakan orang yang soleh, orang yang tidak menyembah patung berhala tadi, ya, mereka inilah yang pergi bunuh. Tu kaedah syariat kaum Nabi Musa nak diterima taubatnya dengan kaedah bunuh. Kalau zaman Nabi Muhammad, zaman kita sekarang syariat Nabi Muhammad, pakat ramai yang dah mati dah ni. Baik, itu sedikit ya selingan. Ada apa-apa soalan boleh terus sebab saya tak nampak tuan-tuan ni, saya terus tengok ni helaian ni, risalah ni. Kalau ada soalan boleh je terus ya. Okey, kemudian saya sambung ya. Makna kata ya, 10 hari yang penuh barakah ni ya disebut dalam Al-Quran dan hadis, iaitu 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Nampak hari paling agung dalam dunia ya. Ini daripada Sayyidina Umar ya, Sayyidina Ibnu Umar daripada Nabi SAW, ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min ayyami 'ashri Dzulhijjah aw qala hadhihi al-ayyam fa akthiru fihinna min at-tasbih wat-takbir wat-tahmid wat-tahlil. Ni dia. Di sini dia. Ini yang kata Rasulullah SAW. Ya, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan yang lebih disukai oleh Allah untuk beramal soleh padanya melebihi 10 hari Zulhijjah. Atau baginda mengatakan hari-hari ini maka banyakkanlah mengucapkan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil padanya. Padanya pada siapa? Pada Allah lah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ya. Berhenti di situ dulu, ya. Kita sembang-sembang sekejap ya. Berkenaan dengan yang dikatakan hari yang penuh afdal, hari yang penuh barakah, ya. Apa benda yang kita dianjurkan untuk kita buat? Ya, antaranya ya, kalau kita bajukan hadis tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat apa sahaja perkara amal soleh. Kita boleh berpuasa bermula pada hari esok 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Nak puasa setiap hari daripada 1 sampai 9, silakan. Boleh ya. Ataupun sekurang-kurangnya kita puasalah sehari pada 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Kan? Nanti kita tengok bagaimanakah niatnya, niat puasanya. Dan ada orang mengambil manfaat berpuasa pada 8 dan 9. Ya, 8 tu hari Tarwiyah. Ya, manakala 9 tu hari Arafah. Ya. Kerana pada ketika ini ya, orang yang sedang berada di Mekah sana ya sudah bermula untuk melakukan ibadah khusus dalam haji ya. Maka pada ketika ini ya, yang dikatakan kelebihan berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu 9 Arafah, hari Arafah ni ya, maka dalam hadis yang sahih ya, saya ingat ada dalam ni ya, dalam hadis yang sahih mengatakan ya, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa ya yang telah lalu dan akan datang. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, sehari dia puasa tu ya, Allah ampun dosa yang telah lalu dan akan datang.
2 tahun dosanya Allah ampun. Masya Allah. Bukankah satu perkara yang sangat hebat yang diberikan kepada kita, kan? Amalannya sikit, kita puasa sehari, tapi fadilatnya, kelebihannya berganda-ganda Allah bagi pada kita, kan? Tinggal kita nak buat ataupun tidak. Ya. Dan ada orang yang dia ni memang ahli puasa. Ya. Dia berpuasa tadi ni daripada 1 sampai 9 ni, silakan, alhamdulillah. Maka kalau kita ni jarang-jarang puasa ni, ya, kurang-kurang tuan-tuan, ambil lah 9 Zulhijjah ni, sehari tu puasalah kita. Ya. Kita apakah kelebihan berpuasa? Puasa ni kelebihannya menjauhkan kita daripada api neraka Allah. Ya. Lagi banyak kita berpuasa, ya, maka lagi jauh kita daripada api neraka Allah, ya, yang penuh seksa itu, ya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ya. Sebenarnya, ya, saya nak mengajak diri saya yang bercakap ni, ya, dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini, ya, ataupun yang mengikuti rakaman selepas ini, tujuan saya ni untuk sama-sama, ya, saya nak bawa, ya, bukan saja diri saya, mudah-mudahan ahli keluarga saya sendiri dan sahabat-sahabat saya sendiri yang ada, ya, di mana pun anda berada, ya, tak kiralah apa jawatan, ya, siapa kita siapa tuan-tuan ni semua adalah sahabat saya dunia akhirat. Jadi, ya, takkanlah bila kata sahabat ni kita nak bersahabat di dunia sahaja, kan? Katalah ahli keluarga kita, takkanlah kita nak putuskan hubungan ni setakat di dunia sahaja. Pasti kita nak hubungan kita ni kekal sampai ke syurga nanti, mudah-mudahan. Dan kaedah apa untuk kita nak bersama-sama? Saya nak bersama-sama dengan tuan-tuan semua. Moga-moga tuan-tuan boleh beri syafaat kepada saya, ya, yang banyak dosa, yang banyak silap ini, ya, yang banyak bercakap-cakap ni, ya. Banyak cakap ni banyak silap, kan, ya. Tapi moga-moga apa yang saya sampaikan ini berpandukan dengan hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran ini, moga-moga dapat beri manfaat pada saya dan kita semua. Ya. Sudah pasti, ya, saya dan kita semua sama-sama, kan, kita nak masuk dalam syurga sama-sama dengan ahli keluarga kita. Ketika mana, ya, bermulanya, ya, saat kematian kita, ketika roh kita dicabut, ya, oleh malakul maut, ya, pada ketika itu kita tahu sakit tu adalah sakit kematian. Bagi orang yang beriman akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rohnya akan dipakaikan dengan pakaian dikafankan dengan kafan daripada syurga dan diberikan dengan wangi-wangian daripada syurga, maka tersebarlah wangian tadi pada roh orang beriman ni tadi, ya, ke seluruh alam, ya. Maka dibawa roh kita ni naik ke langit pertama sampailah menghadap di hadapan Allah, ya. Banyak tu cerita tu, banyak tu, banyak ada dialog ni di sana, ya. Saya tak cerita dah di sini, ya. Sehingga akhirnya Allah perintahkan kumpulan malaikat muqarrabin, ya, simpan buku catatan amalannya di satu tempat nama Illiyin. Ya. Maka bagi orang yang soleh ini, orang yang beriman ini, buku catatan amalannya akan disimpan di Illiyin, satu tempat yang sangat mulia, ya. Tetapi na'uzubillah bagi orang yang sebaliknya, orang kafir, orang munafik, orang yang hidup di atas muka bumi ini penuh dengan maksiat, ya, penuh penolakan, ya, maka rohnya ni tadi, ya, dipakaikan dengan bau yang sangat busuk. Bahkan bau itu sudah memberi azab kepada dia sendiri dan siapa sahaja kumpulan malaikat dan siapa sahaja makhluk yang Allah izin bau, maka baunya sangat azab.
sangat busuk, ya, sehingga dibawa naik ke langit yang pertama, maka malaikat yang menjaga langit yang pertama kata campak semula, baling semula roh je ni, ya, daripada langit sana campak ke bumi, ya Allah, ya. Hari pertama kematian sudah dihina, ya, oleh Allah. Kemudian, ya, sambung, berada di alam barzakh pula, keadaan di alam barzakh. Panjang cerita tuan-tuan, saya tak boleh cerita di sini. Kemudian, ya, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dibangkitkan kembali orang yang telah mati, manusia, jin, syaitan, ya, iblis, ya, dan haiwan, ya, 5 jenis ni akan dihimpunkan kembali, ya. Tetapi bagi orang-orang beriman, ya, ketika dihimpunkan nanti, ya, mereka akan ditinggikan darjat di sisi Allah, akan duduk di bawah satu naungan, namanya naungan arasy Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, ya, lamanya orang beriman, ya, orang yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di padang mahsyar 2 rakaat solat. Lama mana? Lebih kurang 5 minit aja. Sekejap aja. Ya. Dalam hadis yang lain, antara waktu zuhur dengan asar lebih kurang 3 jam. Lebih kurang 3 jam berada. Berbanding bagi orang yang diazab, yang bakal diazab. Berdirilah di atas padang mahsyar itu, di bawah panasnya terik matahari, ya. Kemudian azabnya berenang-renang dalam peluhnya sendiri, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian lampau banyak lagi lah dia punya azab. Akhirnya, ya, bagi orang yang beriman ketika mendapat buku catatan amalan sebelah kanan, ya, dan pada ketika itu, ya, mereka ini mencari ahli keluarganya, ya, dan pada ketika itu dia jumpa mak, oh mak dapat buku catatan amalan. Maknya pun, bapaknya pun kata alhamdulillah. Kan seronok tak? Kita, ahli keluarga kita, mak ayah kita ni, ya, dapat satu keputusan cemerlang, kan? Ya. Keputusan cemerlang, iaitu apa? Kejayaan yang hakiki, ya, bakal masuk ke dalam syurga Allah ni. Kumpulan yang mendapat kitab amalan sebelah kanan ni kumpulan, ya, yang akan masuk dalam syurga Allah. Ya. Seronok tak tuan-tuan, ya? Kita bawa isteri dan anak-anak kita, sayang kan? Anak isteri kita, cucu kita sayang kan? Sayang. Ya. Begitu juga dengan saya sayang dengan ahli keluarga saya sayang dengan tuan-tuan semua, ya. Sebab tu kita sama-sama berusaha untuk berikan peringatan dan peringatan. Tuan-tuan juga beri peringatan pada saya, ya. Seandainya saya telajak bicara dan sebagainya, ya. Moga-moga tuan-tuan boleh beri syafaat pada saya, insya-Allah di hari akhirat nanti, ya. Habis di situ. Jadi yang saya nak sentuh tadi, ya, iaitu kita bukan sahaja nak bersahabat di dunia, bahkan persahabatan kita ni kekal biar sampai ke dalam syurga. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Cuba tengok balik hadis yang tadi. Maka kata Rasulullah, perbanyakkan amal soleh. Ya. Tadi saya dah sebut, ya, amal soleh yang pertama iaitu berpuasa. Maka antara amalan 1 hingga 9 Zulhijjah ini berpuasa. 10 Zulhijjah jangan puasa tuan-tuan. Haram hukum dia. 10 Zulhijjah tu hari raya haji. Ya, maka 10 tu jangan puasa. Ya. Kemudian apa amal soleh yang lain? Iaitu banyakkan bersedekah. Ya. Tuan-tuan sedekahlah. Esok, ya, kalau diberikan rezeki, boleh kita hadir ke masjid ataupun surau pagi-pagi esok, masuk dalam tabung masjid. RM1 ke, RM2 ke, sekupang ke, berapa yang kita boleh masuk. Lillahi ta'ala. Ya, kemudian kalau kata kita ada rezeki lebih, mungkin kita boleh belanja kawan-kawan kita. Ya, belanja makan tu juga merupakan satu sedekah.
Bahkan kalau kita lebih baik lagi, bukan saja kawan-kawan kita, ya, boleh kita belanja orang-orang yang lain, mungkin di kalangan orang yang susah. Ya. Kaedah macam mana? Sangat luas. Sama ada tuan-tuan nak beli beras bagi kat rumah, sama ada tuan-tuan nak bagi duit, ya. Dengar ada masuk tabung itu, tabung ini, tuan-tuan sedekah ke dalam tabung tu, ya. Terlampau luas, ya. Silakan apa kaedah sekalipun, ya, yang penting kita bersedekah, ya. Puasa, sedekah. Kemudian, ya, banyakkan bersolat, ya, solat-solat sunat, ya. Yang fardu jaga, yang fardu ni terbaik, kalau yang terbaik, ya, sepanjang 10 Zulhijjah ni, ya, berjemaah. Kalau boleh setiap waktu jemaah, ya, kalau dapat. Kalau tak dapat, paling-paling kurang pun sehari tu, ya, dapat 2 kali berjemaah pun okeylah. Tang mana 2 kali tu? Iaitu pada waktu Isyak dan pada waktu subuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mama. Alhamdulillah. Tahu dia, ya, dia tahu bapak dia batuk, dia ambilkan air. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Baik, ya. Sembahyang, bangun waktu malam. Ya. Dia, tuan-tuan, dia kena paksa benda-benda ni, kena paksa, ya. Sehingga akhirnya jadi terbiasa. Paksa dan jadi terbiasa, insya-Allah. Ya. Baik, kemudian apakah amalan yang lain? Iaitu ni Rasulullah sebut fa'aksiru fihinna minat tasbih wat takbir wat tahmid wat tahlil, ya, iaitu banyakkan mengucapkan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil padanya. Ataupun yang mudah, ya, kebanyakan para alim ulama mengajar, mensarankan kita untuk kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, situ tasbih ada, tahmid ada, takbir dan tahlil ada. Semua lengkap kat situ. Jadi banyakkan sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ya, moga-moga 1 hingga 10 Zulhijjah ni, dengan banyaknya kita sebutkan kalimah tasbih tadi, moga-moga di hari-hari yang lain kita dah terbiasa dan kita akan melazimi ucapan puji-pujian tersebut, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ya. Saya pergi jauh, ya. Baik. Di antara 1 hingga 10 Zulhijjah ni, ya. Ni ada niat tadi yang saya sebut, niat lafaz niat puasa sunat hari Arafah. Nawaitu sauma ghadin min yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk puasa hari Arafah, sunat kerana Allah Ta'ala. Kalau hari Tarwiyah yang 8 Zulhijjah tu, nawaitu sauma ghadin min yaumit tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku puasa pada esok hari, iaitu hari Tarwiyah, sunat kerana Allah Ta'ala. Hari yang lain Ustaz, hari yang pertama sampai hari yang ke-7, macam mana niatnya? Niat sahaja. Nawaitu sauma ghadin min yaumi Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku puasa pada esok hari, di hari Zulhijjah, sunat kerana Allah Ta'ala. Ya. Boleh begitu, ya. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya. Di sini ada satu zikir, ya, yang mana malam ni saya tunjukkan, insya-Allah. Esok siapa yang tak boleh jumpa saya bagi. Ya. Ada satu zikir yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca zikir itu pada 1 hingga 10 Zulhijjah,
sebanyak 10 kali diulang sehari. Sehari itu dibaca 10 kali. Maka Allah ampun segala dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Ampun dosa ni maksudnya apa? Dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, yang mesti dia beritahu taubat. Nanti saya tengok tang mana ni. Ya. Dia ada di bawah-bawah sini. Okey, selain daripada zikir tersebut, ya, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan selawat, ya, iaitu selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun kita membaca satu selawat selawat ni selawat ni kita berterima kasih. Dia bukan selawat, bahkan kita berterima kasih pada Allah. Apa ucapannya? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Ulang 3 kali. Ya, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Ulang 3 kali. Apa kelebihannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita memenatkan 70 malaikat untuk mencatat pahala tadi, membaca selawat tadi, ya, dan pahala tu setiap kali kita baca, ya, dicatat pahala tadi selama 1000 hari. 1000 hari pula, 1000 pagi dalam hadis tu, ya. Makna kata kita baca 3 kali, ya, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Kita ulang 3 kali, ya, 70 malaikat mencatat pahala kita membaca selawat ni tadi, ya, selama 1000 hari. Tu kalau baca hari pertama. Kalau hari kedua, beribu-ribu lah. Tu yang dikatakan amalannya sedikit tapi pahalanya berganda. Minta maaf saya tak jumpa pula ni. Saya tak jumpa pula. Tak apa. Siapa yang tak esok saya boleh bagi, ya. Zikir yang saya sebut tadi, yang mana warid daripada hadis Nabi yang sahih. Siapa yang membaca zikir tersebut, dia tak panjang mana, lebih kurang 7 baris saja. Dia lebih pada puji-pujian pada Allah, ucapan ni tadi. Dan kemudian ulang 10 kali sehari. Tuan-tuan nak baca lepas subuh 2 kali, lepas zuhur 2 kali, sampailah isyak, cukup 10. Ataupun nak baca sekali lalu je, tak lama mana. Saya ingat dalam 3 minit selesai, ya, baca tu 10 kali tu. Maka Allah ampun dosa dia, ya, yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil. Macam dah nak sampai je ni. Okey, yang tadi ni, yang ni kebetulan jumpa ni. Yang ini adalah doa, ya. Doa Allahumma farajal qarib, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awa'idal hasanah, Allahumma ata'al hasanal jamil, ya qadimal ihsan, ihsanakal qadim, ya daimal ma'ruf, ma'rufakal daim. Ini termasuk doa-doa yang digalakkan, ya, untuk kita membaca pada hari Arafah. Ataupun boleh bermula pada 1 Zulhijjah tu, bermula pada malam ni sampailah 10 Zulhijjah. Itu doa. Doa ni banyak manfaat lah. Ya. Doa ni adalah hadis Nabi, yang tadi hadis Nabi, tuan-tuan. Kemudian ni dia. La ilaha illallah. Jumpa dah. La ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada nabati wasyajar, la ilaha illallah adada awraqis syajar, la ilaha illallah
عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور غفر له. Nampak? Allah ampun ma taqaddama, ya, apa sahaja dosa yang telah lalu, min zambihi wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Hadis sahih tuan-tuan. Ya. Ni dia maksudnya ni. Ni. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ni siapa nak boleh saya bagi, insya-Allah. Diampunkan, tuan-tuan tengok, diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya. Jadi di samping kita beribadah, ya. Okey, saya stop lah sharing. Di samping kita beribadah, ya, dengan ibadah yang khusus tadi, puasanya, kita sedekahnya, kita tambahkan amalan sembahyang sunatnya, kemudian kita berzikir dengan tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian apa lagi? Dengan kita berdoa tadi seperti mana yang diajar oleh Rasulullah, ya, dan doa serta amalan tadi sampai, ya, kepada Rasulullah, ya, dan sanadnya baik, ya, maka semua ini adalah amalan-amalan yang boleh kita lakukan di sepanjang 1 hingga 10 Zulhijjah yang penuh barakah. Ya, mungkin dahulu, ya, pada bulan Ramadan yang baru ni, kan, 10 malam terakhir mungkin ada yang kita kita sebut istilahnya culas lah, culas kan, ya, kan. 10 malam terakhir Ramadan ni mungkin ada malam kita terlara ke, ada malam yang kita tak bangun, dan mungkin, ya. Jadi masuk pula bulan Syawal, raya sebulan kan. Hari tu kita beraya daripada raya pertama sampai raya 30 kan. Open house dan sebagainya kan. Kemudian masuk Zulkaidah, ya. Udah kita pun ada yang puasa, ada yang ni. Macam tu lah kan. Ni Allah bagi. Datangkan 10 hari yang terawal ni yang sangat barakah, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita kembali pada Allah, untuk kita beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kot-kotlah ini adalah tahun yang terakhir buat kita kan. Kita pun tak tahu, ya, sampai mana, ya, usia kita, ya. Dan saya bagi sedikit suntikan semangat pada sahabat-sahabat, ya. Kalau mampu, marilah sama-sama kita berkorban, ya. Kita berkorbanlah tuan-tuan, ya. Kalau tak mampu, di tempat kita mungkin 800, 700 setengah, ya. Tuan-tuan boleh pilih di mana-mana tempat yang dilaksanakan di luar negara, sebab lebih murah, ya. Binatang korban sana murah, sebab tu harga 300 setengah, 320, bahkan tahun lepas ada 290. Tak tahulah tahun ni, saya pun tak semak, ya. Boleh kita ambil satu bahagian, ya, kan. Allah bagi kita rezeki macam-macam, ya, banyak gaji Allah bagi kat kita, ya. Kalau kita ni bijak, ya, setiap bulan kita masuk RM50 ataupun RM70 dalam sampul, ya, cukup je 10 bulan dah ada 700. Kalau RM70, ataupun dah ada 500 kalau 10 bulan kan, dah ada 500. Jadi kalau kata tu nak tambah pun mungkin tambah 102 gitu kan, boleh kita ambil satu bahagian korban kan. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita macam-macam nikmat kan. Masuk hotel sana, makan macam-macam. Ni baru-baru ni Ustazah Putri yang tu dekat Gedansa kan, biryani rusa, Masya Allah. Saya tengok tu teringin nak pergi tu. Kan. Dan macam-macam Allah bagi nikmat pada kita dan ahli keluarga kita kan. Tapi saya rasa kalaulah kita, sayalah pada saya, kalaulah saya ni, sayalah kalau tak berkorban, saya semalu di hadapan Allah. Dan terlampau banyak nikmat Allah bagi, ya, untuk
sedikit tanda bersyukur. Korban ni tanda syukur kita lah pada Allah. Sikit tu tak nak kita buat kan. Maka rugilah kita. Ya? Rugilah kita. Mungkin ni adalah korban kita yang terakhir kan. Malam tadi tuan-tuan saya tak boleh tidur. Ya, malam tadi saya tak boleh tidur. Ada di pejabat tadi ada yang tanya kenapa Ustaz tak boleh tidur. Tapi saya tak jawab. Kerana malam tadi saya rasa macam nafas saya lain macam. Dan saya teringat saat kematian. Beberapa masjid dan surau baru ni saya sentuh bab kematian. Jadi saya teringat tentang hal-hal kematian. Ini menyebabkan saya takut nak tidur. Saya bangun, saya ambil wuduk malam tadi. Pukul berapa tu? Dah pukul 3 pagi lebih tu. Daripada pukul 1 tu saya rasa, kenapa ni? Rasa macam, dah nak sampai masa ke ni, aku ni? Tak boleh. Akhirnya, sekitar dekat pukul 4 tu, baring juga macam paksa juga. Akhirnya boleh tidur, Alhamdulillah. Bangun balik pukul 5 lebih. Alhamdulillah. Dapatlah 1 jam lebih, 2 jam lebih tidur. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagi. Tapi malam tadi tu memang saya teringat, macam dah nak pergi aku ni. Kan? Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama ingatkan kematian. Senantiasa. Sebab orang yang bijak adalah orang yang senantiasa mengingati saat kematian ni. Sebab hidup kita ni sekali tuan-tuan, bila kita mati, tertutup buku catatan amalan kita buat selama-lamanya kali pertama sebelum dibuka nanti di padang mahsyar untuk dihisab. Jadi malam ni saya kongsikan satu doa selain daripada yang tadi, tuan-tuan boleh baca. Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh ingat tak? Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya ulang sekali lagi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu kalau kita seorang-seorang. Kalau kita jadi imam, kalau kita kita baca dengan keluarga, ataupun kalau baca sendiri pun kita boleh baca secara banyak. Kita niat untuk anak isteri kita. Tukar dia hasib ni kepada hasibna. Allahumma hasibni tadi kan kita tukar. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kalau siapa nak boleh juga esok datang minta tulis doa malam tadi, insya-Allah saya tuliskan. Apa tujuan ni? Kerana Allah sebut dalam Al-Quran surah juzuk 30. Allah sebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang bertuah di padang mahsyar nanti ketika dihisab, Allah akan hisab. Ketika dihisab, masuk hisab ni nak dihitung amalan kita ni, nak ditengok amalan kita ni. Allah sebut hisaban yasira. Bagi orang yang beruntung ni yang dimudahkan oleh Allah. Allah hisab dengan hisab yang sangat mudah. Maksudnya kalau ditengok tu sekali imbas aja. Tak ada di detail-detailkan. Tak ada disuruh semak malaikat kan. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad ini ketika dihisab nanti, ketika dihisab tu Allah semak bagaimana solatnya kan. Perkara pertama yang akan disemak iaitu solat. Solat kita selesai tuan-tuan, insya-Allah selesai semua. Sebab tu kita kena pelajari bab solat ni dengan sedetail-detailnya dan kita amalkan sebaik mungkin. Dengan sempurna solat tadi, insya-Allah akan menyelamatkan diri kita, insya-Allah kan. Kalau Allah semak tuan-tuan, maka Allah perintahkan malaikat cari ada tak solat sunatnya. Tujuan apa solat sunat ni? Untuk menampung solat fardunya tadi yang tidak lengkap, yang tidak sempurna tadi. Malaikat cari, ada. Ada ya Allah, dia buat solat sunat ba'diyah ataupun dia buat solat sunat qabliyah. Maka Allah kata terima solat ni. Maka untung. Tapi kalau kata tak ada tuan-tuan, Allah bagaimana nak cari? Siapa yang boleh bantu kita?
10 suku dah. Ada 5 minit lagi yang berbaki. Jadi saya rasa untuk ni sekadar tu saja. Ada tak soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teruskan. Ini bukan soalan, cuma mungkin setakat pemahaman Ustaz sendiri lah kan. Berkaitan dengan korban ni, okay, kita dapati bahawa sekarang ni, sebab 2 hari lepas saya tengok juga dalam YouTube lah kan, ada juga pendapat yang mengatakan keutamaan berkorban ni kalau boleh biarlah dalam negara. Itu pegangan dia lah kan. Tapi bila saya perhatikan, kita berkorban kadang luar negara bukan kerana faktor harga tu kan, tapi kerana mengenalkan ada yang mengatakan bahawa masyarakat di luar negara tu, terutama sekali di Kemboja tu, nak makan daging setahun sekali 2 kali pun ada Ustaz kan, yang saya dengar lah kan. Dan bila timbul persoalan yang macam tu, ada juga yang seolah-olah macam apa nak cakap apa ni Ustaz, macam kita buat korban luar negara ni, keutamaan kita patut dalam negara lah dibagi kan. Itu situasi dia lah. Jadi kalau macam saya sebenarnya, saya tak, bukan kata tak boleh. Takat saya yang saya belajar pun, benda tu sebenarnya tak ada masalah. Cuma kalau mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi lah kan. Okay Ustaz, silakan. Okey. Dengar tak? Kacau lagi ni suara. Dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Dengar ya. Okey, alhamdulillah. Baik, ya, berkenaan dengan berkorban, melakukan ibadah korban di luar negara ya. Betul lah apa yang Cikgu Rozali sebut tadi ya. Sebenarnya ya, asasnya afdal kita berkorban di tempat kita tu afdal ya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada akhir hayatnya Rasulullah berkorban dengan 100 ekor unta. Ni yang kata, orang kata Rasulullah ni miskin. Dia ni tak ngaji sejarah ya. Sejarahnya Rasulullah ni kaya ya. Sehingga Rasulullah akhir hayatnya Rasulullah korban dengan 100 ekor unta. Unta berapa tuan-tuan? Seekor sekarang kan. Kali dah dengan 100. Baik. Adapun korban di luar negara ya. mungkin ada faktor, mungkin harga, ada orang sebahagian harga. Dan ada sebahagiannya dia bukan tengok tang harga tu, tapi dia tengok tang sambil-sambil dia berkorban di luar negara, dia boleh sedekah 2 dalam 1 kan. Boleh sedekah pada orang yang sangat memerlukan di sana. Betul ya, macam Cikgu Rozali sebut tadi ya. Waktu misi Ustaz Amin ya. Ustaz Amin dulu PPD kita lah kan. Saya menguruskan korban Yayasan Amal di daerah kita ni bermula tahun 2017 lagi dahulu ya. Zaman awal kita berpisah dengan Hilir Perak kan ya. Maka tahun tu tahun 2018 tu kalau kan saya pergi sekali sana ya. Tapi ada beberapa kekangan saya tak pergi. Jadi ceritanya memang kat sana ya, mereka ni nak dapat makan daging ni setahun sekali ya. Bahkan susah lah, sebenarnya susah ya. Maka dari sudut Islamiahnya baiklah tu. Benda yang baik ya. Jadi tak ada halangan. Siapa nak korban di sana silakan. Siapa nak korban di sini alhamdulillah pun boleh, sama-sama ada kebaikan di sana. Cuma kalau nak mengejar afdaliyat, keutamaan yang terbaik di tempat sendirilah, kerana kita dapat lagi satu pahala melihat binatang korban kita tu. Ya. Wallahu alam. Jadi jawapannya dua-dua boleh, baiklah dua-dua tu. Sana kita bantu, di sini afdal. Okey, ada tak soalan lain? Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama. Ustaz Wahiduddin pun ada ni, masya-Allah. Ini tok guru juga ni. Ustaz Ridwan pun ada, masya-Allah Ustaz Ridwan.
Alhamdulillah. Okey, ada tak soalan? Tak ada ya? Okey, saya harap jelaslah ya, insya-Allah. Tak adalah dia cerita berat-berat malam ni kan, nama pun sembang santai kan. Lebih pada kita cerita fadilat, dan saya nak suntik sedikit semangat untuk saya sebenarnya, nak suntik semangat saya. Dan kalau dia boleh bagi manfaat pada tuan-tuan semua, ambil lah. Yang untuk sama-sama kita memperbanyakkan amalan pada 10 hari yang terawal Zulhijjah ni. Moga-moga kehidupan kita di dunia ini ya, dapat keberkatan, dapat rahmat, ya, kemudian Allah redha kita dunia akhirat. Redha ni tuan-tuan yang penting. Ya, yang besar ni redha. Ya. Orang yang masuk dalam syurga bukan sebab masuk kerana pahalanya, tapi dengan rahmat Allah. Dan Allah kasih sayang pada dia. Allah redha dia, maka dia dapat masuk dalam syurga Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini, sembang santai kita dapat memberi manfaat kepada saya yang kitab dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Ya. Jika ada apa-apa, bolehlah PM untuk dapatkan sedikit amalan tadi yang saya perolehi daripada guru saya sendiri, Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul, ya, dalam siri-siri kuliah. Ya. Saya rajin juga ikut kuliah Ustaz Muhadir ni. Jadi yang saya dapat tadi saya share lah. Lama dah dapat ni, saya ingat tahun lepas lagi. Ya. Jadi berkesempatan tahun ni boleh share kan. Ya, insya-Allah. Okey. Itu sajalah Encik Asrul. Ada apa-apa Encik Asrul? Tak ada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Encik Asrul. Jadi saya ucapkan terima kasihlah pada Encik Asrul dapat buatkan link ni ya. Dan mungkin ada rakaman. Oh ya, ada rakaman sini ya. Mungkin boleh di share lah. Siapa yang nak ambil manfaat, silakan insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf mengganggu masa tuan-tuan. Saya sebenarnya dah terbiasa malam-malam ni memang berkongsi di Masjid Surau. Jadi bila kuliah tak ada tu rasa macam kosong je rasa ni. Ya. Jadi moga-moga kita semua dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya Allah, pandanglah kami ini ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, dengan pandangan keberkatan-Mu ya Allah. Himpunkanlah kami ya Allah seperti mana kami berhimpun pada malam ini. Maka Kau himpunkan kami dalam syurga Firdaus-Mu yang tertinggi ya Allah, tanpa hisab dan tanpa azab. Moga-moga ya Allah kami dapat bersama-sama dengan kasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Berhimpun kami dalam syurga Firdaus-Mu yang tertinggi ya Allah, tanpa hisab dan tanpa azab. Duduk, tinggal kami dan hidup kami dalam syurga Firdaus-Mu yang tertinggi ya Allah, bersama dengan kasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat-Mu, dengan keberkatan-Mu ya Allah, kabulkanlah ya Allah permintaan kami ini dan terimalah segala amal ibadah yang soleh kami ini ya Allah. Mudah-mudahan kami tergolong daripada golongan hamba-hamba-Mu yang sentiasa ikhlas dalam beramal ibadah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr lil insani fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.